Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Dapat kita sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat berjamaah di masjid. Dan inilah yang kita nanti-nantikan selama ini, tuan-tuan. Hampir 2 tahun lebih, nak masuk 3 tahun kita solat dekat rumah, kemudian solat di masjid dengan kuantiti yang terhad, seterusnya dapat ikut kapasiti masjid tetapi dengan penjarakan sosial. Dan sekarang ni alhamdulillah kita dapat rapatkan soft dah, syukur. Walaupun ada lagi yang kata, ustaz, soft tak rapat lagi. Yang rapat itu adalah sejadah, kata. Tuan-tuan, janganlah jadi macam Yahudi. Yahudi ni dia suka tanya banyak. La tas'alu an asya'in tudalakum tasukum. Jangan suka tanya banyak-banyak. Bila mufti-mufti dah kata rapat, bukan Malaysia, dunia, boleh rapat, kita rapat. Cuma bila dia kata rapatkan dengan apa, dengan sejadah, pandai-pandailah. Takkan tu pun nak ajar pun. Sebab ni tengah live ni. Kan? Ada orang dia kecilkan sejadah tu. Kan? Bila orang tanya kenapa rapatkan kaki, dah kata ikut sejadah. Ni sejadah memang betul-betul je. Tapi dia dah kecilkan sejadah tu. Tengok orang tu pandai. Jadi tak payah tanya banyak-banyak. Datang ke masjid, ini banyak sangat komen. Saya tak boleh pergi masjid sebab saya rasa tak puas hati, sebab soft tak rapat lagi. Banyaklah kau punya sembang. Kan dah rapat kaki kan, tak payah bawa sejadah, tak datang juga. Kenapa dah datang? Risaulah Covid ni. Pula dah. Orang macam ni telan di bumi je, tuan-tuan. Macam mana pun, tuan-tuan, inilah orang-orang dia yang datang. Betul tak? Saya rasa saya datang tahun sebelum PKP ni juga orang ni. Cuma ada dah kurang sikit ramai yang meninggal tu pun. Kan? Tapi tetap tak ramai macam seperti mana yang digembar-gembur kan. Macam dalam Facebook, Instagram, mufti-mufti diyahudikan. Jadi semua-semua tu, tuan-tuan. Itu sebabnya kita sebelum kita nak bercakap, kita kena fikir. Adakah kita ni ahli masjid? Orang masjid dia tak bising. Bila tanya AJK macam mana tadi? Tak pergi masjid? Tak apa, Ustaz. Saya rasa saya dah hampir 20 tahun dah jadi AJK masjid. Duduk kat masjid, jemaah masjid. Setakat setahun 2 ni saya rasa okeylah, Tuhan bagi rehat. Lepas ni datang balik. Yang bising bom tu, bukannya orang yang datang selalu pun. Semua tu geng-geng sembang dalam Facebook sebab tak ada kerja, tuan-tuan. Tengah berak jawab. Jadi tuan-tuan perempuan, sebenarnya kita kena bermuhasabah. Semua yang Allah bagi ni semua Allah nak tunjuk, nak tengok sejauh mana kau ni hebat. Hebat sangat ke kamu ni? Saya orang universiti. Universiti saya UKM tu 144 terbaik dunia. Tapi adakah kau nak sombong? Tak boleh. Tu yang buat apa nama Covid tak Covid, buat vaksin tak vaksin tu daripada Oxford lah, daripada Cambridge lah, macam-macam bergabung. Datuk Afifi Al-Akiti, dia kata dia ada pakar keluar tu. Saya kata hebat macam mana pun pakar tu tetap tak boleh selesai masalah Covid. Betul tak? Kau cucuk berapa dos? 3 pun kena juga. Bukti dia, aku kena akhir bulan baru ni. Kena, alhamdulillah, batuk sampai sekarang. Maknanya dia takkan Islam, dia takkan tak kena. Kita takkan kebal sebab itu hanya mengurangkan risiko saja. Nak hilangkan tak boleh sebab Allah yang bawa turun, Allah yang akan tarik balik. Itu sebabnya macam mana sekarang ni, kita kena muhasabah je lah. Sekarang ni macam mana kita ni? Pertama, adakah kita ni fikir apa yang Allah bagi ni Allah nak tunjuk? Kau tu hina.
Kau tu lemah. Wallahu wal ghani wa antumul fuqara. Kamu fakir wahai manusia, yang kaya aku. Kamu profesor ke hebat macam mana pun kau tak boleh lawan aku punya virus yang aku hantar. KKM pun pening. Bukan KKM Malaysia, dunia pun pening. Tak tahulah. Ni saya punya VC baru balik daripada UK. Pergi UK. Mesyuarat bukan orang biasa-biasa, semua profesor. Doktor perubatan ke, doktor tak perubatan ke, doktor pakar tu ke, pergi pakai mask. Kena tanya. You have a problem? Pakai mask dia tanya, kau ada masalah ke? Kau batuk ke? Tak batuk, kau pakai apa? Dia kata, wah, macam tu pula. Kita berak pun pakai, tuan-tuan. Takut orang sebelah ada COVID. Tengok, kita jadi takut luar biasa. Tuan-tuan, inilah ujian. Itu sebabnya, tuan-tuan, kita jagalah SOP macam biasa. Cuma yang penting, kita kena muhasabah. Kau hebat macam mana pun, kau akan balik kepada kebesaran Allah. Itu penting. Sekarang ni Allah dah bagi buka masjid, datang lah. Datang. Sebab saya cakap begini, kenapa? Kita ni sekarang ni, saya tuan-tuan, nak buka kat rumah pun payah. Tiap-tiap hari ada program. Masjid sana, masjid sini, surau sana. Ni, esok di Sarawak. Dengan TYT. Balik-balik tukar flight turun pergi Terengganu, kerajaan negeri Terengganu, nuzul Quran. Jumpa semua orang-orang masjid, AJK masjid. Dia kata, Ustaz, sama dia Ustaz. Sebelum PKP, lepas PKP, kehadiran sama je. Bahkan makin kurang sebab ada yang mati COVID dah. Jemaah yang biasa datang. Yang baru tak nampak sangat. Dia kata, tu sebabnya tuan-tuan, kita kena rasa bermuhasabah. Apa sebabnya semua ini? Tu. Oleh kerana itu, saya nak bawa pagi ni, kejar cinta Allah. Bila kau kejar cinta Allah, kata Sufyan Ats-Tsauri, "Iza arafta rabbak", kalau kau kenal Tuhan kamu, kau sayang Tuhan kamu, fala takhaf ala ma qila fik. Kamu takkan risau apa yang akan berlaku pada kamu, sebab kamu tahu Allah ada. Dan apa yang berlaku ni berkata, kata Allah ada. COVID tak apa, Allah ada. Semua Allah ada. Dan bila Allah ada, kita akan dibukakan jalan untuk selesaikan masalah. Itu sebab Allah kata apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kau betul sayang Allah, sayang Rasul, ikut Allah, maka Allah akan sayang kamu. Kenapa kita nak kejar sayang Allah? Pertama, idza ahabbakallah, bila kamu ini disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan bagi apa? Yakhtaruka min baini khalqihi. Allah akan pilih kamu dalam kalangan manusia yang ramai ini, wa yastakhrijuka litaghisa 'abdan malhufa. Kamu akan dilahirkan, kamu akan dijadikan orang yang boleh membantu orang lain yang dalam kesusahan. Contoh tuan-tuan ni, sekarang ni musim bulan Ramadan. Bila Allah sayang kamu ni, dia ada je bagi peluang kat kamu untuk apa? Untuk menderma. Perasan tak? Kita tengah-tengah makan ni dekat kedai mamak ni, tiba-tiba datang orang minta sedekah. Allah sayang kamu. Kita rasa, apa ni orang tu ni, orang nak makan roti canai, kau sibuk datang. Dia tak minta banyak, ada tak minta tolong bagi RM50? Tak ada. Minta derma. Kadang-kadang yang datang jual tu orang tak nampak, orang apa, buta. Ada orang bawa tarik gitu. Jual apa? Jual tisu. Bila dia datang tuan-tuan, kita terus letak dalam kepala, di dalam hati kita, ni scammer ni. Scammer ni. Bang, bukan, kalau kau bagi RM1 pun scammer pun benda ni. Ada yang pula kata, tolong kira pula. Mentang-mentang dia profesor matematik, tolong kira berapa dia dapat. Dalam kedai ni ada 100 orang, kalau dia dapat RM1 dah berapa banyak dapat? Kau kira pula duit dia. Tak payah kira duit orang, kau bagi je. Kau kira apa yang Allah akan bagi kepada kamu. Betul tak? Bukan dia minta banyak pun, dia minta. Ada tak dia minta kata, ni tolonglah saya ni orang buta, saya nak jual tisu dengan harga RM50. Itu harga Yahudi. Dia tak jual macam tu, dia bagi. Kadang-kadang kita ambil tu, kita bagi duit, dia nak bagi tisu, kita tolak pula.
Tak apalah tuan-tuan, kalau katakanlah Allah skamer pun orang Islam kita pun, bukan dia skamer banyak pun. Yang skamer haram tu yang teruk sangat tu. Itu sebabnya dia menjual. Akad sah tak? Sah. Ini tak yang telefon saya daripada LHDN Kota Baru. Awak ada hutang. Apa ke benda? Tu orang Melayu siap bagi salam lagi. Sekarang ni Telegram, jaga-jaga Telegram. Telegram hari tu saya hampir-hampir nak transfer RM3,000. Yang minta ni pengurusi surau. WhatsApp, Ustaz, Assalamualaikum, Ustaz Izhar ke? Ya, saya. Minta tolong boleh? Boleh. Surau ada masalah, perlukan duit nak bayar bil tak cukup, ada RM3,000, kita tertunggak. Boleh tolong hantar. Semoga Allah merahmati Ustaz. Saya pula masa tu dalam kereta, terus telefon pengurusi surau tu. Halo, Assalamualaikum Ji, cukup RM3,000 kalau saya hantar malam ni sekarang. RM3,000? Duit apa Ustaz? Duit apa Ustaz? Bayar bil. Dia kata duit apa Ustaz? Dia ni hantar Telegram kata pakai nak guna duit untuk duit surau. Tak ada. Surau kami alhamdulillah berlebih bayar dah. Pula. Ni siapa hantar WhatsApp? Scammer. Itu haram. Siap bagi salam lagi. Nanti kita jumpa, aku bagi salam kau kat dalam neraka budak ni. Macam mana ni? Ini tak boleh. Ini tak datang jual. Dia bukannya mencuri, dia jual. Jual tisu, belilah. Tu tengok, bila Allah sayang, Allah lintaskan depan kamu orang-orang yang baik. Orang-orang baik, Allah sayang kamu. Allah sayang tu. Dia buka ruang untuk bantu orang. Kadang-kadang masjid dia buka, tuan-tuan selalu pengurusi ke AJK kan, dia akan umum tarawih kan. Tuan-tuan, ni esok insya-Allah kita akan buat buka puasa. Jadi kita nak kutiplah sikit apa yang mampu untuk kita bagi makan pada orang yang buka puasa ni. Tengok, tiba-tiba dia lintas. Kita ni datang-datang, kita tak terfikir nak bagi sedekah esok, nak bagi makan esok. Tiba-tiba ada pengumuman, Allah sayang, Allah buka ruang untuk kamu dapat pahala. Oh, very nice. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak perasan. Bila saya baca ni, saya rasa, ya Allah, betul lah. Kadang-kadang apa terlintas depan mata tu, itulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah sayang lah tu. Kalau Allah tak sayang, dia tak tunjuk bang. Dia tak bagi laluan tu pun. Dia tak bagi ruang pun kepada kita. Tuan-tuan, itu sebabnya Allah Ta'ala tu, dia sayang kalau kita sayang kepada Allah. Allah akan cari kamu, Allah akan buka rezeki kepada kamu untuk nampak orang-orang susah. Itu yang pertama. Yang kedua, idza ahabbakallah, bila Allah sayang kamu, apa dia bantu? Dia buat. Yastafika min baini ibadihi wa yasuquka bi lutfihi al-khafi al-ajib ila ta'atin anta ghafil anha. Bila Allah sayang, kadang-kadang benda yang kita lalai, Allah ingatkan. Allah ingatkan. Saya saya duduk dalam kereta, on the way nak pergi ceramah. Entah macam masa tu saya punya pembantu dia buka radio Aikim ke Zayan, tak ingat dah. Saya duduk kat belakang tu sambil jawab soalan dan apa. Lepas tu doa, Ilahi las tulil firdaus si ahlak. Tiba-tiba air mata keluar. Saya duduk sibuk tu, tiba-tiba dengar zikir tu, keluar air mata. Sebab kita terasa, ya Allah, Allah macam detik hati, kau ni sibuk sangat, tak boleh berzikir ke? Ilahi, wahai Tuhanku, aku tak layak nak masuk syurga-Mu. Wala aqwa ala naril jahimi. Aku tak mampu pula Tuhan nak masuk dalam neraka-Mu. Walaupun orang duk petikai kata takkan nak duduk tengah-tengah tu, RNR. Ini bukan masalah RNR pakcik. Ini dipanggil tawadu'an. Tawadu'. Ya Allah, aku ni nak masuk syurga, tapi rasa macam amalan tak banyak. Zikir tak banyak, Quran tak banyak baca. Macam Imam Syafi'i satu hari boleh khatam 2 kali khatam.
Imam Abu Hanifah An-Nu'man 2 kali khatam, 30 hari Ramadan 60 kali khatam. Kita tak mampu nak buat macam tu. Semayang Nabi bengkak kaki, kita tak buat macam tu. Macam mana nak masuk syurga ni? Tapi aku takut nak masuk neraka. Panas neraka tu lebih teruk daripada apa yang kita jangkakan. Macam mana tu tiba-tiba keluar air mata. Terus stop sekejap. Nah, tiba je Allah hantar untuk kita menangis. Kadang-kadang tuan-tuan bawa kereta tak? Bawa kereta. Tengah bawa kereta tu tuan-tuan, pegang kereta, alhamdulillah kereta cantik. Suka tengok kereta, kereta aku cantik. Tiba-tiba hujan. Berhenti kat traffic light, tuan-tuan tengok ada seorang tua bawa motosikal, tengah-tengah dia ada budak kecil, depan dia ada budak kecil, belakang ada seorang ibu yang sedang mengandung pegang anak dia. 4 orang naik motor tuan-tuan. Polis nak saman pun mikir. Itulah yang dia ada. Kalau saya bimbang polis, dia kata memang ikut salah Ustaz, tapi kita ada juga toleransi. Dia mikir, ya Allah, mana dia nak cari kereta, nak beli kereta? Takkan nak tinggal budak tepi jalan. Tengok. Toleransi. Kita tengok, ya Allah. Terus insaf, ya Allah. Aku sekurangnya ada juga kereta Kelisa, kereta Myvi, ya Allah. Bila hujan, anak-anak tak basah, aku tak basah, isteri tak basah, barang-barang tak basah, orang sebelah. Kita boleh tengoklah motor yang orang tak mampu dengan orang mampu. Basikal orang mampu dengan orang tak mampu. Basikal sekarang pun 69,000 baru body saja. Tayar tak masuk lagi ni orang main basikal kan. Saya pun terkejut. Ada kawan datang dari Penang, dia ajak saya. Dia datang UKM tu, datang dengan driver dia, datang ambil. Kata, Ustaz, teman saya sekejap pergi ke Kajang. Saya kata, apa? Nak teman beli basikal. Alamak, aku tak minat basikal, kau pergilah kan. Tak apalah Ustaz, tolong temannya. Takkan saya datang Penang, tolonglah. Gilah teman duduk dengan dia tengah. Sampai kat Kajang tu, bandar Kajang, ada satu kecil masih kedainya. Masuk, dia parking. Lepas tu dia masuk dalam. Dia panggil saya, aku tunggu dalam kereta, malas nak masuk. Masa tu Covid lagi. Lepas tu dia masuk, dia keluar balik. Ustaz, cepatlah Ustaz, tengok kejap, pilih antara 3 ni. Alamak, satu pula memilih orang tua ni. Masuk dalam. Bila masuk, siap jamu cappuccino ni. Cappuccino ni RM13. Nak pergi beli basikal takkan pakai cappuccino, tak pernah aku jumpa. Beli basikal anak mana dia halau balik gitu je. Beli balik angkat sendiri lah. Ni siap ada cappuccino, ada biskut. Saya kata, lain macam kedai ni. Kita tak tahu, duduk sekejap. Bila duduk tu, kawan saya kata, Ustaz, cuba tengok yang 3 ni macam cantik. Saya kata, ini cantik ni. Ini warna cantik, body pun cantik. Alah, okey. Saya pun nampak yang ni Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dapat murah sikit, dapat dia potongan. Potongan tu aku tak ingat berapa persen. Oh, ya ke? Lepas tu, berapa tu lepas potongan? Dia pun tanya lagi, berapa? Tokek kata, ini ada yang lain kena tunggu. Berapa? 69K. 69,000 body saja. Tayar tak masuk lagi. Tayar don campur. Dia bayar hari tu cash 102,000. Termenung saya. Ini basikal ke apa ni? Saya sambil minum kopi kan. Cappuccino ambil juga. Tanya kawan tu, apa istimewa basikal ni? Kita boleh angkat sebelah tangan kan? Macam tu. Kalau hujan basah? Basah lah Ustaz. Lepas tu apa kau beli sampai 100 lebih? Tak boleh naik yang harga 6,000. Kalau duit banyak kan 6,000 ke basikal. Tak boleh Ustaz. Lain Ustaz, lain. Kita sama tim tu tengok dia bawa dulu, kita rasa lain Ustaz. Tu dah lain dah tu. Kau nak tunjuk basikal kau mahal. Kan? Tuan-tuan nak kata, itu lain, itu manusia lain. Ini yang kita tengok ni orang susah betul. Tuan-tuan, ada Allah tunjuk kita ni. Kita tengah-tengah bangga dengan kereta Myvi kita bawa ni. Tengok-tengok ada orang lebih susah. Kita terus muhasabah. Ya Allah, rupanya aku ni ada duit. Aku lebih senang daripada dia. Walaupun kita kata sebelah kanan kita ni kereta lain pula, Lamborghini. Harga 1.8 juta. Kita ada lembu ini saja. Bukan Lamborghini, lembu ini.
Tu pun tak boleh nak korban lagi, tak cukup umur lagi. Kita tengok yang itu, memanglah kita takkan bersyukur. Ui, aku nak. Kau tak bersyukur. Kau tengok yang tu, kau tak bersyukur. Kau tengok yang sebelah ni, kau akan bersyukur. Itu sebab Allah hantar orang-orang yang boleh menginsafkan kita. Allah buka pintu hati kamu untuk insaf. Tengok, dua. Allah bawa kamu untuk terus mengingati kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Kadang-kadang kita, tuan-tuan, kita tak nampak tahu apa yang berlaku. Macam baru ni anak saya perempuan. Anak-anak, tuan-tuan tahu dah, bila bapa ada duit sikit, mak ada duit sikit, dia tak nampak tahu apa yang kita nampak. Kita sebab kita dapat, sebab kita kerja, kita buat apa yang sepatutnya untuk dapat duit. Budak-budak dia lahir-lahir, dia dah ada duit. Akaun kita dah buka kan, ASB dah ada dah untuk dia, untuk belajar. Takaful ambil pula untuk belajar. Dia masuk universiti, masuk asasi sains dekat UPM. Bila masuk tu, budak ada 6 orang. Ada 6 orang. Anak kita ni, tahulah bila belajar online kan, semua nak kena guna gadget. Nak apa? Sebab dia pula jenis pandai gadget, kita beli yang elok sikit lah, beli iPhone kat dia. Dia pandai melukis, pandai guna nota, kita belikan iPad kat dia. Tak cukup bateri, kita bagi dia bateri lain pula. Orang kata apa? Power bank. Power bank pula bukan yang kementerian tu bagi tu. Kementerian dia bagi, tak, itu pakai 2 hari jahanam terus. Dia tak telat, dia tak kuat. Ni bagi yang elok, biar tahan, biar belajar tu tak ada masalah. Kadang-kadang bila beli, letak merata. Jumpa power bank kat mana? Dalam sangkar kucing. Macam mana kucing boleh buat masuk dalam tu? Punya tak bersyukur ni budak-budak. Masa masuk asrama, dia masuk asrama, okeylah, jumpa kawan-kawan, macam-macam latar belakang. Tu suka saya. Saya ni suka anak masuk asrama, isteri pula tak suka. Sebab saya ada 2 orang anak lelaki dan perempuan. Kalau ikut saya, yang perempuan tu saya nak hantar pergi Rusia tu. Kawan saya hantar kat situ kan, dia buat medik pun. Saya baru cakap. Apa kata kalau kakak pergi Rusia? Kawan bapa pergi Rusia, anak dia. Alhamdulillah dah okey, bahasa Rusia boleh, bahasa Inggeris boleh. Belum, itu tengah ambil SPM masa tu. 3 anak saya tu, seorang, 2 anak saya dengan mak dia, 3 menangis sekali berjemaah. Menangis dah, belum pergi lagi. Baru cadang dah nangis dah, memang tak ada lah. Sebab biar dia belajar. Sebab saya daripada umur 12 tahun dah duduk dekat asrama, dekat negara Arab lagi. Jadi hati kering sikit lah. Jadi dia ni bawa asrama. Bila masuk asrama dia kata, "Papa, ada kawan-kawan yang susah lah. Ada orang ni, kesian dia jimat pak, makan sekali sehari." Saya pun kata, Allah kesian dia kan. Lepas tu belajar macam mana? Itulah kadang-kadang dia adalah masalah dia. Saya pun beli power bank. Harga power bank tu tak adalah mahal sangat, dan 110. Saya beli 6. Sebab dia ada 6 orang dalam bilik tu. Saya pun kata bagikan semua. Dia balik rumah, saya hantar ke dia, bagi kat dia dulu. Bila bagi tu, kawan-kawan dia dapat power bank tu. Yang anak saya pernah dapat dah sebelum ni. Kejap-kejap pegang. Terima kasih Aisyah ya, terima kasih Aisyah ya. Terima kasih Aisyah ya. Sebab dapat ni. Saya takkan dapat ni kalau bapak saya tak ada duit nak beli. Tengok. Anak saya keluar air mata terus. Dia kata, baru dia rasa bersyukur dengan apa yang bapak dia bagi sebelum ni. Itu sebab, itu dipanggil bila Allah sayang. Allah akan tegur, Allah akan ajar, Allah akan bagi. Ni dia panggil al-hikmah dalatul mu'min. Dia panggil hidayah Allah bagi tu depan mata. Tak payah saya tegur, tak payah kata, bersyukurlah, jangan buat ni, bawa keluar dah duit. Tak payah saya. Allah hantar orang macam tu je, dah insaf dah. Sekarang dia hargai dah semua. Beli pen, dia kata simpan yang elok ni, papa beli ni. Orang lain tak dapat pen ni. Padahal pen pensel bicik je, harga RM6 je. Sebab orang lain pakai pen yang murah-murah, dia kata. Yang beli 20 sen, 30 sen, RM1, gitu. RM2. Yang ni RM6. Orang boleh tukar-tukar warna sikit. Itu dia. Hargai. Baru dia tahu hargai. Harga ibarat. Itu sebab tuan-tuan,
Kita kadang-kadang tak menghargai sesuatu yang Allah dah bagi. Macam tuan-tuan saya masuk ni kan, saya terkejut juga tadi. Tengok pagi-pagi ni buka lampu sampai tu dah 102 tahun kampung ni. Tahun 1920 sampai 1920 sampai 2020. 100 tahun. Ni tambah 2 tahun ni. 102 tahun. Syukur tuan-tuan. Sebabnya tuan-tuan masih lagi dapat jaga kampung dengan baik. Syukur. Ada orang kata, Ustaz, patut kita tukar bandar lah. Tak. Syukur sebab apa? Ada kampung yang kita boleh ingat sejarah kita. Itu penting. Allah hantar. Dengan signboard tu pun kita dah insaf dah. Kalau tuan-tuan pergi berjalan banyak tempat, tuan-tuan akan dapat keinsafan itu. Sebab saya banyak berjalan, banyak masuk dalam sana, masuk kampung, masuk luar kampung, masuk bandar, penceramah. Kita insaf. Ada tempat sensitif lah nak cakap macam tu. Biarlah, aku telan je lah. Dulu orang bukan Islam harap dengan kita. Sekarang kita berharap dengan orang bukan Islam. Apa semua produk, apa semua barang, makanan pun kita berharap daripada mereka. Sedangkan kita, negara ni negara Islam, negara ni negara kita. Tetapi hari ni kita mengharap daripada bangsa lain dah. Itu sebab kita kena sedar apa yang kita ada. Tuan-tuan syukur sebab apa? Masih terjaga, tak terjual. Ada tempat dah dijual. Dulu majoriti orang Islam, sekarang bukan orang Islam lagi dah. Masjid pun dah ada orang dah. Saya pergi ada satu tempat tu, masjid cantik tu kan, tapi jemaah tak ramai. Sebab apa? Masa masjid tu dibina, 90% adalah orang Islam kita kawasan tu, belah Damansara. Sekarang orang Islam hanya ada 25% saja. Baki orang bukan Islam sebab orang semua dah jual. Tuan-tuan, mau tak sedih kita? Sedih lah. Tak. Kawasan cantik tapi sudah bukan milik orang Islam. Dah bunyi anjing gong rata-rata. Tuan-tuan bersyukur. Ni tengok signboard tu pun dah masuk daripada kasih sayang Allah. Bersyukurlah dengan apa yang kau ada. Tu nombor 2. Nombor 3, idza ahabbaka Allah, bila Allah sayang kamu, yaj'aluka da'iyan ilaihi mu'arrafan bihi wa bi syari'atihi. Bila Allah sayang kamu, kamu boleh jadi seorang pendakwah. Pendakwah ni maksudnya bukan ustaz tau. Semua orang adalah pendakwah. Kita dapat ajak orang untuk buat benda baik. Kita boleh ajak orang untuk datang ke masjid. Orang boleh ajak orang untuk baca Quran. Itu dia panggil da'iyan ilaihi. Ni musim bulan Ramadan kan, kita buat tadarus. Macam mana tadarus? Ramai tak tadarus kat masjid kita ni? Berapa ramai? Berapa? 10? Okey lah tu. Rasa 2 tahun lepas baru datang 10 juga. Rasa orang yang sama tu. Tuan-tuan, ni 10 orang itulah antaranya yang Allah sayang, da'iyan ilaih, yang mengajak. Ada pula yang buat macam mana? Yang jadi admin WhatsApp group. WhatsApp group, dia letak nama. Dalam tu ada 10 orang. Dia tanya seorang. Nama berapa juz tak? Muhammad Izhar Arif 11 juz contoh. Abdul Halim 3 juz. Dia tulis kat tepi. Semua kena tulis pada hari yang berkenaan. Hari ni hari yang ke berapa? Ramadan 15. Kalau ikutkan, kalau bacaan yang betul, kita dah 16 juz sepatutnya. Dia akan tulis dari situ. Hari Ramadan ke 15, 16 juz, 15 juz, 14 juz. Okey lah tu. Orang yang jadi admin tu lah Allah sayang. Sebab kamu menjadi orang penting, nak pastikan semua geng kamu baca Quran. Itu penting. Saya ada grup, saya ada 2-3 grup yang duk buat dia tu. Yang buat ni bukan orang pengajian Islam ke, bukan ustaz, bukan ustazah. Yang buat ni seorang engineer. Dia letak nama saya, nama dia, nama kawan-kawan semua dalam tu, ada lebih kurang 21 orang. Dia letak dia pandai dia kosongkan dulu semua. Dia tak letak nama dia tu apa.
Dia letak. Jadi saya pun orang pertama buat ustaz, kita lah kena tunjukkan yang kita baca juga. Masa tu hari yang ke-7. Jadi saya pun letak. Memang saya baca tu bukan letak saja ni. Memang sampai juzuk ke-9 dah hari tu. 9 tulis. Yang tu tulis pula 4. Ada seorang lagi tulis 3. Ada seorang tulis 2 juzuk. Hari ke-7 2 juzuk. Dia siap buat korongan lagi penjelasan kenapa 2 juzuk. Siap bagi penjelasan. Saya baca sikit-sikit sebab menghayati tafsir Al-Quran. Oh, selesai masalah. Jadi dia tak kena hentam lah. Yang ada 5, ada 7. Memang cukup 7, ada 3-4 orang. Dia last sekali, dia letak, tuan-tuan tahu apa? Tiba-tiba dia letak 12 juz. Saya, ustaz rasa malu. Aku 9, dia 13. 12 ke 13? 13. Dia 13. Saya 9. Tuan-tuan, masa tu juga baca Quran. Nak kejar dia ni. Memang lepas 2, 3, 4 jam tu saya update, memang dah sampai 13. Oh, baru rasa lega. Tak sampai seminit, dia balas. Dah 17. Orang tua ni. Ini, sampai saya kata, dia ni tak ada kerja ke? Ya, baca terus ni. Aduh, ini dia panggil orang yang Allah sayang, dia boleh jadi dia menjadi pendakwah untuk kita buat benda baik. Jangan marah pula kat orang macam tu. Orang macam ni baik. Kadang-kadang dia buat keluar. Tuan-tuan kadang-kadang serabut kan, dalam grup WhatsApp ni orang hantar doa lah, hantar poster lah, hantar video-video tazkirah kan, sampai live group pun dia serabut dia ni. Kejap-kejap doa. Bang, itulah Allah sayang dia. Dan kamu juga Allah sayang kerana ada orang yang macam ni duk hantar kat kamu. Habis kamu nak suruh dia hantar apa? Nak suruh dia hantar perempuan telanjang? Baru kata inilah sahabat aku yang sebenar. Bang, mana boleh macam tu? Inilah kawan kita, inilah sahabat kita, inilah orang yang bagi kita jadi baik. Tengok. Cantiknya Allah. Kalau tengok daripada kata-kata ni, ulama cakap apa? Daripada orang yang bagi tu baik, kita yang melihat, yang menerima pun baik. Cantiknya Allah. Dia suruh kita positif. Nombor 4, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila Allah sayang kamu, yuqimuka baina yadayhi fi jawfil lail fi waqti yanamu fihi al-khalq wa yaqta'u akhirun lailihim bil ma'asi wal maju. Bila Allah sayang, Allah akan sedarkan kamu di pertengahan malam. Tengok cantiknya Allah. Tutup perasan tak kalau kadang-kadang kita tidur ni kita tersedar sendiri gitu. Sedar. Kenapa Allah sedar? Allah nak suruh kamu, orang kata apa? Bangkit untuk bertahajud. Bukan semua orang boleh bertahajud. Tak. Ada orang saya jumpa, bangun-bangunnya sahur je terus. Lepas tu, dah. Dia sembahyang subuh, dia tidur balik. Bila dia bangun? Zuhur. Bulan Ramadan. Ni, tambah-tambah hari Sabtu Ahad. Rugi lah. Padahal dia dah dibangunkan oleh Allah untuk kamu sembahyang tahajud 2 rakaat, tapi dia tak buat. Sayang. Ada orang yang Allah Ta'ala tolong dia, apa dia? Tiba-tiba dia beli rumah. Tiba-tiba nak jadikan rezeki, tepi rumah dia tu dibenanya masjid. Surau. Itulah tanda Allah sayang. Sebab apa? Sebab Allah bantu kamu untuk terus melakukan ibadat. Dan kamu didekati dengan benda-benda baik. Duduklah kat tepi tu. Suka dia. Patut dia gembira. Aku boleh jalan kaki pergi surau. Aku boleh jalan kaki pergi masjid. Itu sebabnya tuan-tuan, bila Allah sayang ni, pelik-pelik Allah bagi kat kita. Kadang-kadang tak nampak di akal. Sebenarnya itulah yang terbaik untuk kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu tak suka benda tu, tapi itulah yang terbaik untuk kamu. Dia mengajar kita untuk pergi masjid. Bila orang azan, takkan tak pergi tepi tu kot. Ada setengah orang dia marah pula ke masjid. Menyesal betul aku beli rumah ni. Tak boleh tidur. Azan masuk sampai ke tulang rusuk. Habis kau nak suruh azan macam mana? Nak suruh azan macam kat Singapura. Singapura dalam masjid je.
Saya punya hotel tepi, perintah jalannya, hotel. Tak dengar azan bang, tak dengar azan. Sebab apa? Kerajaan dia suruh azan dalam masjid saja, tak boleh keluar. Kalau keluar je azan tu sampai keluar, boleh kena saman masjid tu. Kita lah. Kan baru ni viral kan? Viral. Sekarang ni semua jadi viral. Sebab dapat baby, ni ambil video. Nurse ambil video, orang yang tu ambil video. Bapak gembira tu kan, dapat baby. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai orang ni, itu raya. Oh, raya ke? Lepas tu dia baca kali kedua. Ingatkan betul. Rupanya iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah pula lah. Faham? Kadang-kadang bila dah duduk tepi masjid, dia akan hafal azan tu. Tak banyak salah kat orang tu. Mungkin dia duduk luar negara, mungkin dia kat sini dia tak biasa, dia baru nak belajar. Tak apalah. Tapi nak bagi tahu anak kita tu Allah dah bagi duduk dekat dengan masjid. Tengok Allah bagi. Tengok. Allah mudahkan kamu, yuqimuka baina yadayhi fi jawfil lail. Dia mudahkan kamu untuk bangun malam. Dia mudahkan kamu untuk solat tahajud. Dia mudahkan kamu untuk buat benda-benda yang Allah suka. Tengok cantiknya Allah Ta'ala. Sebab kita bersyukur. Ada orang bila, kau tahu perasan tak, kalau bila umur kita dah tua sikit kan. Saya pun tua dah. 44 aku tua dah. Ke muda ke? Muda? Saya rasa tua. Sebab saya tengok ada orang muda. Semalam bergambar dengan budak-budak muda. Rasa muda pula kita. Sebab bergambar dengan budak 20-an. Tanya Haji, saya muda. Memanglah muda sebab Haji tua lagi. Tapi sebenarnya setiap orang dia kena rasa yang dia ni makin dekat dengan Tuhan. Kalau rasa muda, tu yang jadi lambat tu. Kita kena letak kita yang kita ni bakal bertemu Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan bayangkan, bila kita muhasabah balik hidup kita ni, kalau kita tak jadikan apa yang Allah buat tu untuk kita, kita tak akan insaf. Bila umur kita meningkat sikit, kita jadi tidur tak lena. Kadang-kadang ni baru saya jumpa kawan ni, dia makin kurus tau, badan dia makin kurus. Dia kata, anak tak tahu lah Syekh, anak dia ustaz lah, tak tahu malam tu nak kencing je. Pukul 12 kencing, 2 kencing, 3 kencing. Kenapa? Itulah anak pergi cek doktor, takut ada penyakit prostat ke benda. Doktor cek, dia rupanya dia ni tak pernah buat medical check up langsung. Dia takut. Hari tu dah kencing banyak kali, pergi cek, rupanya kencing manis. 25 kencing ni. 25 kencing ni. Dia punya apa? Gula dia. 25 kencing. Ya. 25 gula dia. Dia pun tak tahu yang dia gula banyak tu. Patutlah badan kurus. Tuan-tuan, sebenarnya saya pun cakap dia, kata anak sedih je, tengok kencing manis je. Syekh, anda tahu tak? Sebenarnya Allah sayang kat anda. Kencing manis ni boleh bawa maut kalau tak betul-betul. Kencing manis punca kepada darah tinggi. Darah tinggi punca buah pinggang, apa semua rosak. Bila rosak banyak, maut lah. Saya kata tengok Allah sayang. Bila orang sakit dia akan kencing banyak. Sebab Allah kata cukup jangan banyak tidur, masa kau dah dekat. Tu Allah sayang. Jangan pula yang kencing manis tahan lama tu belagak pula. Dah jangan risau ustaz, saya 20 tahun dah kencing manis, tak mati-mati lagi. Jangan. Takut mati lepas ni. Dia mati ni tak ada orang sangka tuan-tuan. Kawan saya baru meninggal sebelum Ramadan. Tuan-tuan, dia ni Allah bagi apa yang tak ada. Semua dia ada. Dia anak seorang ni. Nak kaya, alhamdulillah dia pakai dia minat kereta. Kereta paling lama dia pakai 3 tahun je. Kereta paling lama dia pakai 3 tahun. Kereta semua atas 300,000. Tapi hebatnya dia ni, tuan-tuan, walaupun kaya tapi dia tak sombong. Semua kereta tu digunakan untuk masjid. Mini Cooper kuliah subuh, untuk pergi masjid subuh. Subuh masjid lain. Zuhur dia akan naik kereta lain. Asar dia naik kereta lain. Masjid lain, surau lain pula. Satu hari 4 surau dan masjid. Sebab apa 4? Sebab nombor 5 tu dia akan duduk kat masjid sampai satu kali je. Maghrib Isyak tu satu tempat sebab dia akan dengar kuliah.
Tuan-tuan bayangkan, dia meninggal dunia, tu dia cakap kat saya. Dia sempat lah cakap kat saya. WhatsApp dia tu pun, dia kata, dunia tak boleh beli kesihatan, Ustaz. Sebab dia, tahun lepas, Allah uji dia, tiba-tiba dia sakit, dia sesak nafas. Dia ingat COVID. Pergi cek doktor. Cek doktor, tuan-tuan, rupanya paru-paru dia tu dah rosak 70%. Dia sihat, main golf apa semua, tiba-tiba je sesak nafas. Pergi cek 70%. Kalau rosak 20% boleh tahan lagi, tuan-tuan. Boleh tahan, boleh fikir di akal, betul tak? Macam mana tiba-tiba 70%? Tengok Allah tak ambil sekejap tu, tuan-tuan. Setahun dia hidup dengan tung apa? Tung gas. Tung oksigen. Tung oksigen. Bawa tung oksigen. Ada je kat tepi tu. Kalau dia bang, dia lemah tu, dia akan, isteri akan letak kat sini. Sebelum meninggal, isteri dia beli satu alat untuk pernafasan. Tuan-tuan tahu berapa alat pernafasan tu? 17,000. Pakai tak sesuai, tukar, ambil yang elok lagi, 21,000. Yang 21,000 tak sempat pakai. Dia dah masuk ICU. Masuk ICU, doktor bagi yang elok lagi lah. Dan tunjuk 5 hari, Allah ambil umur. Tengok. Isteri tanya saya, Ustaz, nak berapa ni Ustaz? 21,000 tak pakai lagi. Saya kata, Kak, Alhamdulillah Allah bagi akak duit banyak. Cash banyak, semua ada. Anak seorang ni. Kereta tu, mimpi kereta apa terus dapat. Oh, semalam mimpi bina Cooper S. Harga 300,000. Esok dah order dah. 3 hari lepas tu dapat. Tengok, senang kan? Saya kata, Kak, 21,000 tu untuk arwah, akak sedekahkan kepada orang yang juga sakit yang sama, hadiahkan kepada dia. Pahala sampai kepada orang. Dia terus cari siapa yang penyakit sama, dia bagi. Kalau orang miskin, mampu beli tu? Tak mampu. Dia pergi balik ke hospital, klinik tu, dia tanya siapa yang susah ni? Oh, susah, dia bagi. Terkejut. Orang tu sihat, dia tak ada lah teruk macam yang suami dia, arwah suami. Dia ni rosak 40%, 45%. Nak balik tu dia bagi. Allah, sukalah dia orang. Sebab apa? Ni mahal 21,000. Tuan-tuan, nak bagi tahu, Allah boleh bagi mati tu bila-bila masa. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita pakat-pakat muhasabah lah. Kejarlah cinta Allah dan kasih sayang Allah. Saya pun mengejar cinta Allah Azza wa Jalla. Biar Allah rasa, biar saya rasa Allah tu ada dengan kita. Bila Allah ada, Allah sayang kat kita, dia akan bagi apa yang patut dia bagi kepada kita. Dan apa yang patut kita terima. Tapi percayalah, bila kita ada kasih sayang Allah, kita akan dapat semua yang disebutkan tadi oleh para ulama. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, saya doakan tuan-tuan dan puan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Saya tak tahu, saya pun tak tahu sama ada ingatan saya lupa ataupun tidak. Masjid ni ada buat tambahan ke? Ada buat penambahan ke sama je macam tahun-tahun lepas? Ada? Ha? Ada tambahan? Kena banjir? Bila kena banjir? Oh, ya ke? Rasa nampak macam besar pula. Tengok perempuan dah ke bawah pergi. Ke memang perempuan kat bawah? Oh, itulah nampak jauh perempuan. Tu angkat kepala perempuan tu, angkat tengok saya. Semoga dimurahkan rezeki lah semua, panjang umur. Doakan saya tuan-tuan agar sihat dan boleh terus menyampaikan dakwah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar.